Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insyaAllah hari ini kita dalam mata pelajaran jenayat, kita akan sambung lagi dalam pelajaran yang kelima, iaitu bab al-jihad. Dalam video yang sebelum ni, kita dah sama-sama bincangkan tentang jenis-jenis kafir. Ada 4 jenis kafir. Islam bahagikan kepada 4. Dan dalam 4 tu hanya ada satu sahaja, ada satu jenis kafir sahaja yang Islam benarkan kita sebagai orang Islam ni untuk memerangi mereka. Ada satu je. Dalam 4 tu ada satu kafir yang kita boleh perangi mereka. Dan dalam video yang lepas juga kita dah sama-sama bincangkan syarat-syarat wajib jihad. Siapa yang wajib pergi berjihad? Ada 7 syarat dia. Kita ulang balik, iaitu yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima lelaki, 6 sihat, dan yang ketujuh cukup keperluan untuk pergi berperang. Jadi ada 7. Ingat. Baik. Hari ini kita akan lihat pula sambungannya, iaitu keadaan tawanan perang. Baik. Jadi dalam peperangan, biasanya selepas habis peperangan, kalau kita menang, kalau orang Islam menang, kita akan dapat tawanan. Kita akan dapat tawanan. Jadi tawanan perang ni, kalaulah tawanan tu manusia, macam mana cara kita nak bentuk hukuman untuk diorang? Adakah kita nak bunuh mereka, ataupun kita nak jual mereka, ataupun nak jadikan hamba? Semuanya ada ditentukan oleh Islam. Dan dalam kitab awak ada senaraikan 3 keadaan tawanan perang. Baik, kita lihat yang pertama. Keadaan yang pertama ialah apabila tawanan tersebut merupakan kanak-kanak ataupun perempuan ataupun hamba sahaya ataupun khunsa. Khunsa ni maksudnya orang yang mempunyai 2 alat kelamin. Dia ada alat kelamin perempuan, dia ada alat kelamin lelaki. Dan juga yang kelima ialah gila. Maka 5 golongan ni kalau masa perang menjadi tawanan kita, hukuman untuk mereka ialah mereka akan menjadi hamba sahaya untuk siapa yang menawan mereka. Okey, untuk kanak-kanak, perempuan, hamba sahaya, khunsa dan orang gila, maka diorang akan diambil sebagai hamba. Hamba ni apa? Hamba ialah orang tawanan perang ataupun hamba yang tidak dijanjikan bebas oleh tuannya. Jadi hamba ni kita umpamanya macam barang, sebab dia boleh dijual, dia boleh dibeli. Kita boleh suruh dia tanpa perlu bayar gaji. Jadi ini hukuman untuk tawanan-tawanan perang jenis yang pertama ni. Jenis pertama ni ada 5 golongan. Ingat, kanak-kanak, perempuan, hamba sahaya, khunsa dan juga orang gila. Baik. Seterusnya, kita lihat jenis yang kedua, iaitu orang lelaki yang sudah cukup umur dan juga dia merdeka dan juga dia berakal. Jadi untuk jenis yang kedua ni, hukuman untuk mereka adalah ditentukan oleh hakim. Bukannya kita buat keputusan sendiri di medan perang, bukan. Mesti hakim yang tentukan. Sama ada 4 pilihan yang hakim boleh buat, iaitu yang pertama, mereka dibunuh. Ini yang pertama, bunuh tawanan tersebut. Ataupun yang kedua, dijadikan hamba sahaya. Dan yang ketiga, dibebaskan. Dan yang keempat, dijadikan tebusan. Tebusan ni apa? Tebusan ni kita ambil dia kalau dia punya negara ataupun majikan dia nak ambil perlu membayar sesuatu, sama ada dalam bentuk duit ke ataupun kita nak barang ke. Itu maksudnya tebusan. Jadi hukuman ni ditentukan oleh hakim yang dilantik oleh negara ataupun tempat tersebut. Hakim ni biasanya yang dilantik mestilah bijak.
Jadi keputusan sama ada dia nak dibunuh ke, nak dijadikan hamba ke, mestilah mengikut kepada kebijaksanaan hakim. Kita yang pergi berjihad ni kena patuh taat kepada keputusan hakim. Baik, seterusnya. Jenis yang ketiga ialah tawanan adalah kanak-kanak dengan sebab yang pertama, Islam, salah satu ibu bapa kanak-kanak tersebut. Yang kedua, kanak-kanak yang telah ditinggalkan oleh kedua ibu bapa di medan perang. Dan yang ketiga, kanak-kanak itu adalah lakit yang dijumpai di negara Islam. Lakit ni maksudnya kanak-kanak yang dijumpai. Dia dah macam barang. Lakit maksudnya kanak-kanak yang dijumpai. Okey, jadi tiga-tiga golongan ni, hukuman dia ialah dia dikira sebagai Islam. Tengok, yang pertama tadi, kalau salah satu ibu bapa kanak-kanak tersebut masuk Islam, barulah dia dikira sebagai Islam. Yang kedua, kanak-kanak tersebut ditinggalkan di medan perang. Mak bapak dia pergi perang. Kemudian bila dah kalah, mak bapak dia lari tinggalkan anak dia di medan perang. Maka kanak-kanak tersebut dikira sebagai Islam. Dan yang ketiga, kalau kita jumpa kanak-kanak di negara Islam, kanak-kanak tersebut dikira sebagai Islam. Jadi bila Islam adalah hak-hak yang perlu kita tunaikan sebagai saudara se-Islam. Jadi ini adalah 3 keadaan tawanan-tawanan perang dan hukuman untuk setiap golongan tersebut. Okey. Jadi seterusnya kita akan lihat apakah hikmah Allah SWT benarkan kita berjihad. Apa hikmah Allah SWT wajibkan lelaki kena pergi berjihad. Kenapa perempuan tak kena berjihad? Ada semuanya dalam hikmah jihad. Baik, yang pertama, hikmah berjihad ialah memupuk perasaan cinta kepada agama dan negara. Jadi kalau tak ada perasaan cinta kepada agama kita Islam, tak ada perasaan kita cinta dekat negara kita, maka perlulah Baik, yang pertama antara hikmah jihad ialah kita dapat memupuk perasaan cinta kepada agama dan juga negara. Jadi bila ada perasaan cinta kepada agama kita Islam, kepada negara kita, tak kisah apa sahaja negara, macam kita Malaysia lah kan. Jadi bila ada rasa perasaan cinta, barulah kita rasa bersyukur. Barulah kita makin rasa cinta. Baik, yang pertama, hikmah jihad ialah memupuk perasaan cinta kepada agama dan juga negara kita. Jadi dengan bila ada perasaan cinta kepada agama Islam, kepada negara kita Malaysia, barulah kita rasa menghargai, barulah kita rasa bersyukur. Nikmatnya hidup dekat Malaysia ni, nikmatnya kita dapat Islam ni. Sebab tu Allah SWT perintahkan ataupun halalkan jihad ni. Supaya apa? Supaya kita dapat melindungi perkara yang kita sayang, iaitu agama Islam dan juga negara kita Malaysia. Baik, seterusnya, antara hikmah jihad yang kedua ialah menjaga keselamatan dan juga maruah agama dan juga negara. Jadi saya rasa tak ada siapa pun yang rasa tak marah apabila sesuatu yang kita sayang, apabila sesuatu perkara yang kita suka dihina ataupun orang lain kacau. Begitu juga kita kena rasa perasaan yang sama apabila agama kita dihina ataupun negara kita diceroboh. Sebab tu Allah SWT halalkan jihad ni, halalkan kita berperang. Antara sebabnya itulah dia. Baik, yang ketiga, berlaku adil dan juga amanah. Kenapa Allah SWT ajar kita pasal jihad? Supaya kita dapat memperlakukan contohnya tawanan-tawanan. Dan sebenarnya dalam perang ikut Islam ni ada lagi syarat-syarat yang kita perlu ikut. Tak boleh musnahkan rumah-rumah ibadat, tak boleh musnahkan tanam-tanaman, tak boleh musnahkan pertanian, ladang-ladang, semua tak boleh. Itu adalah
sebahagian daripada hikmah jihad. Baik, yang keempat, antara hikmah jihad yang seterusnya ialah membentuk kesatuan umat Islam. Dan yang terakhir, hikmah jihad ialah menanam rasa persaudaraan seluruh umat Islam. Jadi walaupun orang Islam ni berbeza bangsanya, berbeza warna kulitnya, bukan adik-beradik, tak ada kena-mengena, bukan saudara, tapi bila sesebuah negara Islam tu contohnya diserang oleh musuh-musuh, maka kita dekat negara lain pun akan terasa, kerana Islam adalah saudara, walaupun tak ada pertalian darah. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga mendatangkan faedah untuk awak. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.